Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang manaqib dan juga riwayat kehidupan orang-orang soleh terdahulu kita, yang kita akan menukil dari kitab Syarhul Ainiyah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan kita pada awal daripada manaqib yang disebutkan namanya oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam bait syairnya, beliau setelah menyebutkan sifat-sifat para aulia, para salihin, orang yang dakwah ilallah, orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli zuhud, yang tidak cinta kepada dunia, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ahli khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memberikan contoh daripada golongan orang-orang yang semacam itu, menyebutkan namanya. Beliau menyebutkan dalam bait syairnya, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, mithli imam Ali Zainil Abidin al-Qanitil Mutabattilil Mutakhashsyi'i. Beliau menyebutkan contohnya adalah salah satu mereka adalah Imam Ali Zainil Abidin Al-Qanitil Mutabattilil Mutakhashsyi'i, yang ahli ibadah, yang selalu terputus dari makhluk yang lainnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala beliau beribadah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, anak daripada Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-Sibt, dan beliau Al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib Amirul Mukminin karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Adapun kunyah beliau, nama lain beliau, disebutkan di sini yukanna Abul Hasan atau Abul Husain. Beliau kadang-kadang dikunyahkan dengan kunyah Abul Hasan, terkadang dikatakan Abul Husain. Dan beliau juga memiliki julukan yang lain, yaitu As-Sajjad, orang yang ahli sujud, yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wulida radhiyallahu taala anhu bil Madinah sana 3 atau 38 min al-Hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 38 atau 33 daripada hijrahnya Rasulullah SAW, setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan tufiya biha, beliau meninggal di kota Madinah 18 al-Muharram sanah 94, sanah 94, yaitu beliau meninggal di kota Madinah pada 18 Muharram tahun 94 Hijriyah. Wadufina bil Baqi', beliau dikuburkan di kuburan Al-Baqi', kuburan yang dekat daripada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berziarah ke kota Madinah tahu kuburan Al-Baqi', di sana dikuburkan para sahabat Rasul, ummahatil mukminin, istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Zainab, Sayyidina Ruqayyah, mereka semua dikubur di sana. Sayyidina Al-Hasan bin Abi Talib, Sayyidina Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, dan juga cucu Rasulullah yang ini yaitu Ali Zainal Abidin. Beliau dikuburkan di sebelah daripada paman beliau Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Talib, di kubah daripada Al-Abbas. Dulu dahulu kubahnya masih ada, tetapi sekarang ini sudah tidak ada lagi kubah beliau. Walida radhiyallahu anhu bil Madinah, tadi kita sudah bacakan. Dan beliau adalah tabi'i, bahwa tabi'i jalil wa imamun kabir, rawa al-hadith an abihi wa ammihi al-Hasan. Beliau adalah salah satu orang tabi'i. Apa itu tabi'i? Tabi'i adalah orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi atau lahir setelah wafatnya Rasulullah SAW, tetapi dia menimba ilmu, mengambil ilmu dari para sahabat yang berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau termasuk tabi'i yang agung, yang mulia, yang luar biasa, yang mengambil ilmu beliau, hadis-hadis dan ilmu-ilmu yang beliau ambil dari ayahnya beliau, yaitu Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, dan juga dari paman beliau Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Talib. Wa Jabir bin Abdullah wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas beliau menimba ilmu, mengambil ilmu. Wal Musawwar wa Makram wa Abi Hurairah, dan banyak dari sahabat-sahabat yang beliau menimba ilmu dari mereka. Wa huwa alladhi khalla, dan beliau adalah orang yang menurunkan
mewariskan segala sesuatu dari ayahnya, dari sisi keilmuan, dari sisi kekhusyuan, dari sisi ketakwaan, dari sisi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sisi ibadah. Beliau pewaris dari Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Bahkan dikatakan oleh para salihin, qala Yahya Al-Ansari, huwa afdalu Hashimiyyin ra'aitu. Berkata Al-Imam Yahya Al-Ansari, yaitu beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah paling mulia-mulianya tabi'i yang pernah aku lihat. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wa qala Hammad bin Zaid, kana afdalu Hashimiyyin taraktuhu bil Madinah. Hashimi atau keturunan dari Bani Hashim yang paling mulia di kota Madinah adalah beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin. Berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah, asahhul asanid kullaha az-Zuhri an Ali ibn al-Husain an abihi an Ali bin Abi Thalib. Paling baik-baiknya suatu sanad yang paling sahih, berkata Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, yaitu Az-Zuhri meriwayatkan dari Ali Zainal Abidin, meriwayatkan dari Al-Husain ayah beliau, meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dilahirkan dengan Al-Imam Az-Zuhri di satu hari yang sama. Dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wujudi, dan beliau telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau lahir. Telah disebutkan. Nanti pada manaqib daripada anaknya Muhammad al-Baqir akan disebutkan riwayat tersebut. Kana yusalli fil yaumi wal lailah 1000 rak'ah. Beliau, lihat ibadah beliau agar kita tahu betapa mulia dan agungnya cucu Rasulullah yang satu ini. Beliau yusalli fil yaumi wal lailah 1000 rak'ah. Beliau salat selain daripada salat fardu, salat sunnah beliau dalam satu hari satu malam berapa rakaat? 1000 rakaat. Kalau seandainya solatnya 2 rakaat berarti 500 kali solat. Karena itulah beliau dilakabkan atau dijuluki As-Sajjad, orang yang ahli ibadah, orang yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau, wa kana idza tawadda'a lis-salah isfarra launuhu faqila lahu fi dzalika faqala atadruna baina yaday man aqum. Salah satu sifat beliau yang dituliskan di sini, beliau apabila sudah melakukan wudu, terlihat wajah beliau mulai menguning, mulai pucat, seperti orang yang sedang ketakutan. Lalu ditanya, kenapa engkau seperti ini, wahai imam? Beliau mengatakan, atadruna baina yaday man aqum. Kalian tahu, sekarang ini saya akan menghadap kepada siapa? Saya akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dari khusyuknya dan takutnya dan daripada haibah daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau berubah warna karena takut dan haibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yuhibbu an la yu'inahu ala tahuri ahad. Beliau suka tidak ada yang membantu beliau dalam urusan wudu beliau. Wa kana yasqihi wa yukhammiruhu qabla an yanam. Beliau mempersiapkan air wudu sebelum beliau tidur. Beliau mengambil wadah, mengisi wadah tersebut dengan air, menyiapkannya di bawah kasur beliau sebelum beliau qiyamul lail, agar beliau apabila sudah bangun langsung siap, langsung wudu, dan wudu beliau sudah siap. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Wala yatruk qiyamul lail safaran wala hadara. Beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Malamnya diisi dengan qiyamul lail, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meninggalkannya, safaran wala hadar. Di waktu beliau safar, lagi dalam perjalanan, ataupun beliau sedang mukim berada di kota beliau. Di mana kalau orang terdahulu kalau sudah safar, udah bepergian keluar kota, bukan seperti zaman kita. Zaman kita enak, kita pakai pesawat, kita pakai mobil, ada hotel. Tapi di zaman mereka, perjalanan tidak ada yang semacam itu. Tetapi beliau tidak meninggalkan qiyamul lail walaupun dalam keadaan perjalanan seperti itu. Wa kana yuthni ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhum. Dan beliau juga selalu memuji kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhum. Wa kana idza hajar rih yakhirru maghshiyan alaih. Beliau terkadang apabila tertiup angin kencang, beliau terkadang sampai pingsan. Kenapa beliau pingsan? Karena beliau takut bahwa angin tersebut adalah siksaan untuk beliau. Radhiyallahu taala anhu warḍah, menunjukkan khasyah beliau dan kekhusyuan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma hajja, ketika beliau haji menggunakan ihram, qala labbaika fa kharra maghshiyan alaih. Beliau pernah menggunakan baju ihram, disunnahkan ketika orang menggunakan pakaian ihram, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan aw umrah. Ya. Beliau mengatakan labbaik Allahumma labbaik, beliau pingsan. Kenapa beliau pingsan?
Ditanya dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, aku takut Allah mengatakan kepadaku, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada kata labbaik kepadamu dan aku tidak terima amalanmu. Karena takut amalan beliau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastatala alaihi rajulun fataghafala anhu. Pernah ada orang kurang ajar kepada beliau. Beliau imam, beliau luar biasa. Istatala alaih, berbicara lancang kepada beliau. Mengatakan perkataan-perkataan yang kotor di depan beliau, menghina, mencaci beliau. Beliau diam. Sepertinya beliau tidak mendengarkan ucapan tersebut. Sehingga orang tersebut yang sedang mengatai beliau, sedang mencela beliau, mengatakan, iya ka'ani, kepadamu aku sedang mencela. Aku bukan sedang mencaci orang lain. Engkau yang sedang aku caci. Maka beliau mengatakan, wa anka ughdi. Dan kepadamu aku berpaling. Aku tidak peduli dengan ucapanmu. Dan suatu hari pernah juga keluar dari masjid, beliau ditemui oleh seorang fasabbahu, dicaci maki. Imam Ali Zainal Abidin keluar dari masjid, tidak mengganggu siapapun, dicaci maki di depan orang. Apa yang beliau kerjakan? Apa yang beliau lakukan? Dan dicaci maki dengan cacian-cacian yang hina, yang jelek. Fabadarat ilaihi al-abid wal mawal. Lalu orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang cinta kepada beliau, khadim-khadim beliau, ingin memukul orang tersebut dan menjatuhkan, mendiamkan orang yang sedang mencaci tersebut. Beliau mengatakan, diam, biarkan dia. Wa qala mahlan ala rajul, biarkan itu orang. Thumma aqbala alaihi faqala lahu ma sutira anka min amrina akthar. Beliau mengatakan, apa yang tertutup dari aib-aibku, daripada yang kau sebutkan itu, yang tertutup daripada aibku itu lebih banyak dari yang kau sebutkan. Allah. Beliau tidak peduli dengan cacian tersebut. Beliau hanya memikirkan bagaimana keadaan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tahu, mengakui dengan Allah di hadapan Allah bahwa beliau kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau adalah ahli ibadah, dekat kepada Allah. Lalu beliau mengatakan kepada orang tersebut, ini sifat yang mulia. Alaka hajatun nu'inuka 'alaiha. Engkau orang yang mencaci maki, beliau mengatakan, apakah engkau punya hajat? Saya bisa bantu agar aku bisa membantumu. Barangkali engkau punya hajat. Tidak cukup seperti itu. Faqala lahu fastahyar rajul. Maka orang tersebut merasa malu daripada akhlak mulia. Fa'alqa alaihi khamisahu allati alaih wa amara lahu bi'ata'i fawqa 1000 dirham. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak balas. Bukan saja tidak balas, bukan saja diam. Beliau datangi itu orang, mengatakan, apakah engkau punya hajat? Beliau orangnya diam, malu. Beliau mengambil baju yang beliau pakai, berikan kepada orang. Nih, buatmu hadiah. Tidak cukup seperti itu, ambil, diberikan uang 12, ataupun di sini disebutkan wa amarahu bi'ata fawq 1000 dirham, 1000 dirham. Berikan kepada orang itu hadiah untuk orang tersebut. Pergi dengan hadiah setelah mencaci maki daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Akhlak yang mulia yang diwarisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lamma arafahu al-Farazdak li Hisham bil qasidah fi al-qissah al-ma'rufa a'tahu Zainal Abidin 12,000 dirham. Yaitu kisah daripada Al-Hisham, ketika Al-Hisham ini ingin bertawaf, dia mendapati orang-orang sedang sesak. Tidak ada yang memberikan ia jalan dalam tawaf tersebut, dan dia ingin mencium Hajar Aswad. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk mencium Hajar Aswad. Lalu Al-Hisham ini memiliki syair, orang yang membacakan syair tentang kepada beliau. Ya. Lalu dia orang-orang ketika mereka duduk karena letih, tidak bisa dia mencium Ka'bah, tiba-tiba Sayyidina Ali Zainal Abidin masuk ke Masjidil Haram. Lalu ketika beliau tawaf, beliau ingin mencium daripada Hajar Aswad. Semua orang yang berada di situ membuka jalan agar Sayyidina Ali Zainal Abidin bisa mencium daripada Hajar Aswad. Ketika Hisham melihat seperti itu, ada orang-orang, teman-teman daripada Hisham dan orang-orang dekat, siapa orang ini? Katanya, siapa orang ini? Engkau saja tidak bisa mencium Hajar Aswad, tapi orang ini dengan mudahnya dibukakan jalan oleh orang-orang. Siapa orang ini? Maka Hisham mengatakan, aku tidak tahu siapa dia. Padahal dia kenal bahwa ini adalah cucu Rasulullah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu warḍah. Tetapi karena kesombongan dia mengatakan, saya tidak kenal orang ini. Lalu Al-Farazdak, syair beliau, mengatakan, tidak mungkin engkau tidak kenal. Beliau adalah orang yang semacam ini. Beliau adalah orang yang dekat di sisi Allah. Min baiti hadza
nalahul umamu, dan beliau memuji dengan bait-bait syair yang begitu panjang sehingga Al-Hisham marah dan memenjarakan Farazdak ini yang memuji daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin mendengar bahwa Hisham memenjarakan Al-Farazdak, beliau memintakan agar Farazdak ini dibebaskan dan diberikan kepada Farazdak 12.000 dirham. 12.000 dirham, uang yang banyak. Lalu Farazdak mengatakan, demi Allah, saya memuji engkau bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan apapun, tetapi memang aku puji karena engkau pantas untuk dipuji. Maka ketika dia ingin mengembalikan uangnya, Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, nahnu ahlu baitin idza wahabna syai'an la nasta'iduh. Kami adalah keluarga ahlu bait yang apabila sudah memberikan sesuatu, keluar dari kantong kami sesuatu, maka kami tidak mengembalikannya lagi. Tidak boleh itu kembali lagi kepada kami. Wa makatha ma'a jaddihi radhiyallahu anhu sanatain. Beliau hidup di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib sanatain, 2 tahun. Ya, umurnya masih kecil. Dan hidup di zaman Sayyidina Al-Hasan 10 tahun. Dan hidup di zaman ayah beliau Sayyidina Al-Husain 11 sana, 11 tahun. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walamma mata, ketika beliau meninggal dunia, didapati beliau telah memberikan nafkah kepada 100 keluarga. 100 keluarga fakir miskin di kota Madinah, beliau yang memberikan nafkah kepada mereka. Tidak ada yang tahu kecuali setelah meninggalnya beliau. Bagaimana mereka tahu? Ketika mereka biasa mendapatkan daripada nafkah tersebut, ketika meninggal Sayyidina Ali Zainal Abidin, nafkah tersebut terputus. Ternyata yang memberikan nafkah pada setiap malam adalah Ali Zainal Abidin. 100 rumah beliau memberikan sedekah tanpa diketahui siapapun. Dalam riwayat, beliau ketika keluar dari rumahnya membawa daripada makanan itu, dibawa di pundak beliau, salah satu hamba dan budak sahaya beliau mengatakan, biarkan saya mengambilkan wahai imam, jangan engkau yang membawa. Beliau mengatakan, apakah engkau mau mengambil dan membopong dosaku nanti di hari kiamat? Maka budak tersebut tidak bisa bicara apa-apa. Lalu beliau mengatakan, biarkan saya yang membawakan. Lalu beliau mengatakan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang sifatnya sir, yang tidak diketahui oleh orang-orang, adalah meredamkan daripada amarah Allah Subhanahu wa taala. Beliau radhiyallahu taala anhu dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Lalu beliau disebutkan di sini, wa kana idza aqrada qardan lam yasta'idhu. Beliau apabila sudah memberikan pinjaman kepada siapapun, pinjaman uang, pinjaman apapun itu, tidak pernah mau dikembalikan lagi. Sudah, sesuatu yang dipinjamkan kepada orang tersebut, sudah ambil, itu miliknya. Lam yasta'idu. Wa idza a'ara thawban lam yurji'hu. Kalau lam yurji'hu, apabila beliau meminjamkan suatu pakaian, tidak pernah diminta untuk dikembalikan. Sudah, itu orang meminjam, ya sudah, setelahnya buat engkau. Wa idza wa'ada wa'dan lam ya'kul wa lam yashrab hatta yafi bih. Apabila beliau memberikan suatu janji, menjanjikan orang sesuatu, suatu kerjaan, maka beliau tidak bisa tidur tenang sehingga beliau melaksanakan apa yang sudah dijanjikan tersebut. Wa idza sa'a fi hajah, kalau sudah ingin mengerjakan, membantu seseorang pada suatu hajat, fatawaqqafat qadaha min malih. Lalu hajat tersebut tidak lancar, kurang, ada biaya tambahan, ada perlu ini, ada perlu itu, beliau selesaikan hajat tersebut dari uangnya beliau langsung. Wa kana yahujju wa yaghzu wa la yadrib rahilatah. Beliau juga daripada manaqib beliau, ketika beliau ghazwah, berperang di jalan Allah, ataupun bepergian bepergian haji, beliau tidak pernah memukul daripada hewan yang beliau tunggangi. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau memiliki manaqib dan riwayat hidup yang begitu panjang, tidak cukup kita beberapa majelis atau beberapa pertemuan untuk membahas, tapi ini sekedar cuplikan agar kita tahu, agar kita kenal Imam Ali Zainal Abidin. Dan selanjutnya kita akan membahas dari manaqib al-Imam al-Baqir radhiyallahu taala anhu, Muhammad al-Baqir
anak daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kecintaan kepada kita kepada orang-orang yang saleh, dan kita bisa mengikuti jejak mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.